Salam sejahtera dan salam suratku sayang bersama saya Enes Jeratan Seribu bawakan anda Buletin UKAS edisi petang 11 Mei 2020. Tumpuan berita petang memfokuskan kepada persidangan pertama bagi penggal kelima Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Persidangan Dun Sarawak pada Isnin telah meluluskan dua rang undang-undang RUU perbekalan tambahan melibatkan dana sebanyak RM681 juta yang tidak dimasukkan dalam belanjawan kerajaan negeri pada tahun 2020. RUU yang dibentangkan oleh Timbalan Ketua Menteri Sarawak yang juga Menteri Kewangan kedua Sarawak, Dato' Amar Douglas Uga Embas, itu adalah RUU Perbekalan Tambahan dalam kurungan 2019-2020 yang melibatkan dana RM299.1 juta dan RUU Perbekalan Tambahan dalam kurungan 2020 sebanyak RM382.3 juta. The second supplementary estimates of ordinary expenditure 2019 is contained in Command Paper Number 1 of 2020, comprising an additional sum of Ringgit Malaysia 299,171,014. Sementara itu, persidangan pada kali ini menyaksikan kesemua ahli Dewan Undangan Negeri mengamalkan kebiasaan baharu dengan menitikberatkan langkah pencegahan wabak COVID-19. Laporan seterusnya, Dato' Amar Douglas Ugah memberitahu Kerajaan Sarawak mempunyai sumber kewangan yang cukup dalam menyediakan bantuan kepada rakyatnya khususnya semasa berdepan pandemik COVID-19. The source of funding are 1. Contingency Fund, 2. 2020 Development Budget Microcredit Scheme, 3. Saving from Unimplemented Project and Saving from Development Fund Account. And 4, the Ringgit Malaysia 1 billion is using fund from Bank Negara, Special Relief Fund. The state only absorb interest subsidy. Rakyat Sarawak, jangan risau. The state has the financial resources to implement the Bantuan Sarawakku Sayang program. Some of it has been disbursed in April. Sementara itu, beliau menambah Kerajaan Sarawak juga telah memperuntukkan dana berjumlah RM2.55 bilion dalam 3 pakej bantuan khas Sarawakku Sayang sebagai langkah meringankan beban rakyat dan juga implikasi kepada ekonomi negeri susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. The Sarawakku Sayang Special Aid Packages or Packages Bantuan Khas Sarawakku Sayang BKSS1 with Ringgit Malaysia 1.15 billion, BKSS2 with 1.1 Ringgit Malaysia 1.11 billion, and BKSS3 Ringgit Malaysia 300 billion, totaling 2.55 billion. Those packages are to cushion the impact of COVID-19 on our people, our business in Sarawak. Sementara itu, Dato' Amar Douglas Ugah memberitahu pendekatan dan langkah yang diambil Kerajaan Sarawak dalam menangangi wabak COVID-19 telah berjaya dalam mengurangkan jumlah kes itu di negeri ini. Jelas beliau, dari kesemua 40 daerah, kini Sarawak hanya mencatat satu sahaja kategori zon merah. Out of the 40 districts in Sarawak, the total number of districts in red zone has now reduced to 1. Which is Kuching district. 8 districts are now yellow zone, including Samarahan, Tebeduk, Lunduk, Sibu, Bau, Surian, Bentulu, and Limbang, while the rest of 31 districts are now categorized as green zone, with Miri turned green yesterday. Tahniah to Miri. Tambah beliau, Sarawak telah memperkenalkan dan melaksanakan beberapa strategi malah mengambil langkah awal sebelum PKP dikuatkuasakan untuk memutuskan rantaian COVID-19. As early as the first week of February, SDMC had made it compulsory for all travellers entering the state to fill in the health declaration form. Now e-health declaration even before the MCO began. On 26 February 2020, we have banned foreigners' entry to Sarawak, while Sarawakians from overseas are to undergo compulsory 14 days quarantine to prevent imported cases.
Dalam pada itu, Dato' Amar Douglas Ugah membidas dakwaan bekas Menteri Kewangan kedua, Datuk Seri Wong Sun Koh yang mempersoalkan keupayaan kewangan Kerajaan Sarawak untuk membiayai bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS. Jelas beliau, Sarawak mempunyai sumber kewangan untuk BKSS 2020 dan telah diagihkan sejak April. It is indeed baffling for me to hear someone who had served as a second finance minister in Sarawak for 15 years could be so out of touch with the state financial system, let alone the financial mechanism that he had supported before his resignation. I cannot believe the young Muhammad Bawang Hassan choose to lie and mislead to the public that there is no provision of contingency reserve in budget 2020. Buat kali kedua, Sarawak hari ini mencatat sifar kes COVID-19. Dalam kenyataan media, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS pada Isnin, terdapat 9 kes COVID-19 telah sembuh dan discharge dari Hospital Umum Sarawak di Kuching. JPBNS turut memaklumkan bahagian Bintulu kini berstatus hijau selepas tiada mencatatkan sebarang kes positif COVID-19 terbaru dalam tempoh 14 hari. Mengakhiri buletin dengan perkongsian video mengenai ambalan norma baharu bagi memutuskan rantaian COVID-19. Norma baharu keluarga Makcik Kia. Penularan wabak COVID-19 yang melanda negara dan seluruh dunia telah mengubah amalan kehidupan kita daripada norma lama kepada norma baharu. Kita perlu memulakan norma baharu sebagai satu kemestian dalam hidup, tidak terkecuali keluarga Makcik Kia. Ayub, menantu Makcik Kia, mula bekerja di pejabat. Ayub menggunakan pengangkutan awam ke pejabat. Ayub memakai penutup mulut dan hidung semasa berada di luar dan sentiasa membawa hand sanitizer untuk digunakan apabila perlu. Sewaktu di stesen MRT, Ayub mengamalkan penjarakan sosial yang selamat semasa beratur serta melakukan pemeriksaan suhu badan sebelum menaiki pengangkutan awam. Sampai di pejabat, Ayub melakukan pemeriksaan suhu badan dan beliau juga mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W. Sewaktu Ayub bertemu rakan sekerjanya, Ayub meletak tangan kanan di dada sebagai tanda bersalaman. Sewaktu makan di pejabat, Ayub tidak berkongsi makanan dan peralatan dengan rakan sekerjanya. Ayub juga kerap cuci tangan dengan air dan sabun di pejabat. Rosnah, isteri Ayub keluar ke pasar raya untuk membeli keperluan harian. Rosnah memakai penutup mulut dan hidung kerana mempunyai gejala dan sentiasa membawa hand sanitizer untuk digunakan apabila perlu. Setiba di pasar raya, Rosnah mengamalkan penjarakan sosial dan di pintu masuk pasar raya, suhu badannya diambil untuk memastikan dia tidak demam. Semasa membuat pembayaran di pasar raya, Rosnah menggunakan kaedah pembayaran PayWave. Rosnah segera pulang ke rumah selepas selesai urusannya di pasar raya. Sampai di rumah, Rosnah menggunakan perkhidmatan pembayaran secara dalam talian untuk membayar bil utiliti. Manakala Makcik Kia dan Tok Ayah kekal duduk di rumah kerana mereka golongan berisiko, iaitu warga emas dan pesakit kronik. Makcik Kia mempunyai darah tinggi, manakala Tok Ayah ada kencing manis. Makcik Kia menggunakan perkhidmatan farmasi melalui kaedah ubat melalui pos, UMP. Makcik Kia sekeluarga tidak menghadiri majlis sosial atau keramaian dan tidak melancong ke luar negara. Keluarga Makcik Kia sentiasa ikuti dan patuhi saranan kerajaan dari semasa ke semasa. Kita mampu memutuskan rantaian penularan COVID-19 dengan amalan norma baharu ini. Sekian bersama saya, Ines Jonathan Seribu dan kru penerbitan. Amalkan tahap kebersihan optimum setiap masa dan patuhi arahan PKPB. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.